Dan ada setengah perempuan diam je. Ada perempuan yang akan menjawab. Habis Betul. saya si mak awak, saya si mak awak, saya si mak awak. Dah mulalah. Nampak tu? Menjawab kan ni? Assalamualaikum. Hai semua kepada followers Keluarga. Alright, so kembali lagi kita dalam Keluarga Talk. So hari ni ada satu topik yang menarik untuk kita minta kita punya panel untuk huraikan untuk explain tentang ada satu topik itulah. Bagi saya sangat menarik sebab dia melibatkan kita punya hubungan antara suami isteri dan juga keluarga kita. Alright. Tapi saya tak nak lagi cakap tentang topik kita. Saya nak ingatkan sebelum tu, siapa yang tengah tengok kita punya live hari ni, siapa yang belum lagi follow kita punya social media, boleh follow kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya apa lagi? Kita punya TikTok dan juga kita punya YouTube. Jangan lupa subscribe dan tekan notification. Alright, so kalau anda dapat lihat sebelah saya dah ada dah seorang panel yang berbaju pink, iaitu kita ada bersama Tuan Haji Hushim Haji Saleh. Apa khabar Tuan Haji, sihat ke tidak ni? Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So macam sebelum ni kita pernah, kalau Haji ingat lagi, tahun lepas kita ada buat video sekali. So kali ni macam tahun lepas kita boleh lagi duduk bersebelahan juga kan. Kali ni kita bersebelahan juga tapi di dalam alam maya saja. Alright, okay Tuan Haji, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita discuss tentang topik kita hari ni, iaitu simple je ayat dia, iaitu suami anak mak. Nampak? Dia simple je tapi dia memberi impak yang bagi saya sangat macam mendalam, sebab ada yang sampai boleh membawa kepada ke arah penceraian disebabkan benda sesimpel ini. Betul kan Tuan Haji kan? Yep. Alright. So macam mana ni kalau suami anak mak ni mestilah kadang sampai isteri boleh makan hati lah dengan suami macam ni kan. So apa penyelesaian yang boleh dibuat dengan kes macam ni? Alright. Okey, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memanglah dalam kita kata semua orang, kita kata anak biasanya semua kalau lelaki terutama sekali dan wanita pun dia sayang mak dia lah. Dan biasanya anak lelaki kata apa? Mak aku nombor satu. Mak aku dulu. Banyak macam itulah kalau jumpa saya buat sesi kaunseling macam tu juga. Saya utamakan mak saya dulu Tuan Haji. Apa-apa mak saya kan. Jadi bila dah kahwin, betul lah ibu kita maknanya tetap kita jaga ibu kita dan sebagainya. Tetapi kita sebagai suami dah mula ada tanggungjawab, iaitu kita ada isteri. Jadi di sini akan berlaku, kita kata kadang-kadang tu bagaimana seorang suami tu nak membahagikan. Yang pertama sekali ialah dari segi kasih sayang. Kasih sayang tu di antara ibu dengan isteri, nampak tu. Ada kes yang jumpa saya cakap apa Haji, kalau mak dia tu main lagi, peluk lah, cium lah, apalah. Kalau saya ni macam tunggul sebelah tu. Salah nak peluk mak, nak cium mak kau benda kan, tetapi sama isteri yang sebelah tu jangan lupa. Tapi ada juga kan ibu ni dia jealous, dia cemburu. Ada ibu yang cemburu kepada anak-anak. Bagus juga sesi ni bukan saja ditonton oleh suami isteri, tetapi juga oleh ibu-ibu, ibu mertua, ibu dan sebagainya, tontonlah. Jangan kita kata orang tu sampai anak kita ni dia kata orang tu dia ada setengah tu dia macam kata begitu, kita kata sebersalah tau. Sebersalah lah saya Tuan Haji kan. Mak saya macam ni. Kalau saya misalnya tak layan mak saya muka masam. Lepas tu kalau saya bini saya muka masam. Jadi saya ni macam mana Tuan Haji nampak tu. Jadi saya nak balik-balik kita dalam Islam dalam Islam
kita dalam Islam dalam surah An-Nisa dah ada tuan-puan Allah menceritakan tentang bagaimana kita menyayangi ibu kita. Menyayangi ibu kita, sayang isteri kita, makna tadi tu terutama sekali ayat An-Nisa ayat 34 makna orang lelaki ni sebagai pemimpin keluarga kita kena jaga isteri kita, sediakan rumah, tempat tinggal, makan, minum. Jadi mak kita pun sama juga kita jaga dua-dua sekali tu supaya dua-dua ni mereka tak ada rasa macam oh dulu aku dah bela kau 24 tahun, lepas tu kau kahwin, lepas tu kau lupa aku siapa mengandungkan kau tahu tak mak melahirkan kau tu, mak masuk ward 2 minggu tak jadi ni kadang-kadang anak-anak lelaki ni dia rasa macam bersalah dan sebagainya. Jadi kat sini sebagai seorang lelaki kita maknanya ambil tahu tentang ibu kita, itu adalah kewajipan tetapi dalam masa yang sama kita juga kena ambil hati isteri kita. Ni tak ada kata kalau apa-apa mak dulu, mak kan. Jadi bini macam mana? Saya ni siapa Tuan Haji? Siapa? Banyak yang jumpa saya tanya apa? Haji, saya ni siapa? Tempat ni lepas nafsu dia je. Nampak tu. Tempat ni nak lepas nafsu dia lah. Lepas tu sikit-sikit mak dia. Nak beli kereta pun bincang dengan mak dia. Nak beli rumah pun bincang dengan mak dia. Nak apa nama ni kata orang, nak beli apa-apa dengan mak dia. Saya ni apa? Tiba-tiba nak beli kursi pun, tiba-tiba saya tengok kursi dah ada. Bila tanya kenapa tak bincang dengan saya bang? Saya dah bincang dengan mak saya. Mak saya nombor 1. Dah pudak. Dekat sini akan timbul lama-lama, orang perempuan ni dia akan rasa, oh, mana aku wanita yang tak berguna. Dan timbullah berbagai-bagai. Maknanya benda tu nanti dia akan, kata orang tu, membengkak tau. Bengkak. Orang Melayu panggil bengkak. Jadi dia tak sihat. Lama-lama tu akhirnya dia akan pergi kepada, kita kata, yang tak adalah, yang puan cakap, cik cakap tu. Dia boleh sampai bercerai pun ada. Pasal beratkan tu. Bila hari Sabtu je, hari Ahad, balik rumah mak. Hari Sabtu, hari Ahad, balik rumah mak. Betul kadang-kadang isteri cakap apa? Bang, saya penat bang. Kat rumah ni saya nak lipat kain. Tapi abang, tak ada. Rumah mak saya nombor 1. Apa-apa saja. Nampak kan? Tak salah. Tetapi kita kena pandai bahagilah. Bahagi masa kita tu dan juga kasih sayang dan juga termasuk juga ni duit pun sama. Jangan mak banyak-banyak, bini kau dah pula RM50 cukup. Mak. Itu pun dia banyak tu dari segi kewangan, dari segi kasih sayang, dari segi kita kata masa dan juga dari segi kita kata bagaimana kita kata konflik ni berlaku disebabkan oleh isu-isu. Jadi kita orang lelaki ni sebagai suami tak salah kita sayang mak kita. Itu kewajipan. Syurga terletak di bawah tapak kaki ibu, betul, terutama orang lelaki tetapi kita kena ambil tahu iaitu kita punya isteri kita. Isteri ni kita kena ambil tahu dan sebagainya. Kita sebagai pemimpin keluarga jadi kita kena bimbing isteri kita banyak masa. Tak susah saya rasa kalau kita cakap manja-manja dengan mak kita, cakap manja-manja dengan bini kita. Betul tak? Betul. Kalau baring atas riba mak kita, apa salah baring atas riba bini kita? Tak salah. Ni bila atas mak baring-baring peluk-peluk, bila dengan bini, sudah jam. Ni. Nanti kita lain cerita. Awak punya dengan saya lain cerita. Jadi bini rasa sentap tu. Sentap. Jangan bagi isteri kita rasa seolah-olah mereka dipinggirkan. Mereka misalnya tak berguna dan sebagainya, dan bila dah kita kahwin, mak kita tak boleh lupakan. Ini dia. Jadi tapi walau bagaimanapun, isteri tetap kita kata kita kena jaga dengan tanggungjawab sebagai seorang suami. Itu amanah sebagai seorang suami. Itu sangat penting saya nak beritahu kepada semua suami-suami yang mana anak mak lah. Anak mak memanglah. Saya pun anak mak juga. Dia tak ada. Memang ambil tahu tentang mak ni. Mak bela kita daripada kecil. Dia suap makanan dalam mulut kita. Mak ni dalam mulut dia pun kalau ada buah ke apa dia keluarkan bagikan kita. Makan itulah mak. Ibu normal kita tak nafikan. Memang korbanan cukup besar tetapi bila ada isteri, kita jaga isteri kita. Jaga hati dia, jaga perasaan dia, jaga kasih sayang dia.
banyakkan kata orang, yang penting sekali dengan isteri banyak komunikasi, banyak bercakap dengan bini tu. Betul. Orang perempuan nak Betul. cakap. Ya. Okey. Jadi Okay. saya rasa itulah yang boleh saya bercakap tentang topik ni lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright. Okay, so macam tadi Tuan Haji kata kalau kita boleh adil, kita adil lah untuk dua-dua kan. Tapi kalau dalam satu hal berbangkit lah kan, kita bagi macam kita macam dua-dua perlukan attention. Contoh macam mak dan isteri. Jadi yang mana perlu kita beri keutamaan? Kalau sebab ramai yang terlepas pandang benda ni kan. So antara isteri dengan mak, yang mana kalau satu benda ni, yang mana yang perlu macam penting lagi untuk kita, Okay. untuk suami lah. Untuk suami kita tengoklah kalau misalnya yang mana masa kita tu bila dah kahwin, masa kita lebih banyak dengan isteri sebenarnya. Dengan isteri, nampak tu masa kita lah. Tapi kalau misalnya ibu kita telefon kita, ibu kata minta bantuan dan sebagainya, kita pergi tolong lah. Macam tu lah. Dan tanggungjawab kepada ibu ni bukan kita seorang. Kalau kita ada beradik misalnya 8 orang lah. Nampak tu. Ini masalah ni yang banyak berlaku konflik saya nampak ialah bila mana dilepaskan kepada seorang saja. Seorang saja. Kerana adik-beradik lelaki 5 orang. 5 orang adik-beradik lelaki. Tapi dia seorang tu je. Dan memang tak nafikan ada ibu-ibu ni dia serasi dengan seorang anak dia je kadang-kadang. Dia serasi. Dia kata tak boleh Tuan Haji, saya tak boleh. Yang ni seorang je. Jadi kat situ sebagai suami kena pandai bagi kita kata masa, bagi masa untuk beri kasih sayang pada ibu, bagi kasih sayang pada isteri, pada anak-anak pula lepas tu. Kemudian nak sesuaikan dengan kerja lagi dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun isteri bila dah kahwin, isteri kita kena beri keutamaan. Saya beritahu bini kita. Okay? Alright, okay, faham. Alright, so sebelum kita lanjutkan lagi soalan yang seterusnya, siapa yang tengah tengok kita punya video sekarang ni, boleh dulu share yang mana terlepas apa yang awal tadi kita cakapkan, boleh share dulu. Sebab bagi saya benda ni tak perlu dijadikan isu yang besar sampai boleh sampai ke arah perceraian. Sebab benda ni masih lagi kita boleh kontrol, betul tak Tuan Haji kan? Alright. Macam tadi kita cakap tentang macam mana suami tu sendiri nak bahagikan masa kan, ataupun nak utamakan yang mana. Tapi sekarang ni kita nak tanya Tuan Haji sendiri. Contoh macam isteri tadi, Tuan Haji kata bengkak kan sebab suami terlalu lebih ke ke mak kan. Jadi apa yang boleh dibuat oleh isteri kan untuk sesuaikan diri dalam macam tak naklah jadi batu api antara suami dengan maknya, tapi macam mana nak ambil jalan, macam nak ambil hati kita dah hati membara kan sebab suami lebih kepada mak. So apa yang boleh dibuat untuk ambil hati mentua dia? Saya melihat dalam isu ini sebagai isteri, sebagai wanita, memanglah orang perempuan ni emosinya halus, emosinya sensitif. Bukan saja isteri sensitif, mak mentua pun sensitif juga. Jadi sebagai wanita lah, tips untuk wanita, suami kita sayang mak dia ke apa benda ke, kita mungkin dalam kata orang tu kita ikut je. Mula-mula tu kita ikut je. Dia kata jom hari Sabtu ni pergi rumah mak, tengok mak gini-gini kan. Dan kita ikut je. Dan apa saja dia nak buat untuk ibu dia, kita ikut dulu. Perlahan, lama-lama kadang-kadang seorang suami ni dia akan kata orang dalam kaunseling celik akal, dia akan kata awak ni bagus lah, semua pasal mak saya, awak tak pernah komplain pun. Awak tak pernah komplain. Saya tak susah nak cari isteri macam awak ni. Sebab saya dengar kawan-kawan saya ni kadang-kadang tak suka kan. Dia sekarang ni kadang-kadang suami ni pun dia dapat maklumat-maklumat daripada kawan dia. Lepas tu dia tengok dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa semua kisah-kisah ni kan. Tapi kalau kita sebagai isteri, you layan dan elok, dan layan kita kata dalam Islam, bila kita kahwin, mak mentua, pak mentua tu seperti mak bapak kita. Ingat tu. Mak mentua, bapak mentua seperti ibu bapa kita sendiri. Jadi kita layanlah, kita rasa happy lah. Mana kalau pergi rumah mak mentua, pak mentua, muka ketat macam kapet tak siap, keluar. Tanda protes bilik. Lepas tu keluar nak makan pun muka masam. Kan jadi mak mentua akan terasa kat sini. Dan mungkin kat sini mak mentua nanti akan cakap dengan anak dia. Dan di sini akan berlaku konflik. Ini mulanya berlaku konflik dalam rumah tangga. Bila nak balik nanti naik kereta,
Jadi suami akan cakap, wah awak tak suka mak saya Tadi saya tengok masa makan pun muka awak masam je Lepas tu awak pegang pinggan mangkuk pun awak kentam-kentam macam tu Awak ingat tu mak saya tu, dia melahirkan saya ni. Dah mula timbul konflik. Dan ada setengah perempuan diam je. Ada perempuan yang akan menjawab. Habis saya sik mak awak, saya sik mak awak, saya sik mak awak, saya sik mak awak. Dah mula dah. Nampak tu? Menjawab kan dah dapat dosa. Tu boleh. Jadi bagusnya mula-mula ni saya ajar, mula-mula kita ikut je. Kalau pergi rumah mak mentua tu, kadang-kadang perlu berlakon jugalah. Berlakon tu. Kadang-kadang penat. Dah lah kerja daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Jumaat petang tu dah pergi rumah mak mentua dah. Sampai sana, orang kadang biasa mak mentua ni dia suka apa? Dia suka kalau menantu datang ke dapur, tolong-tolong, basuh pinggan mangkuk. Walaupun kita penat, you all perempuan penat. Penat saya tahu, ramai perempuan penat lah. Penat. Saya penat je. Pergi sana, lepas tu nak tolong kat dapur, itu ini pula. Besok pagi-pagi dah bangun. Saya nak kena tolong, gini-gini kan. Tapi itu semua kena kita sesuaikan diri dengan kita kata situasi suami kita dan juga mak mentua kita. Lama-lama suami akan faham. Dia tengok faham dah. Sebab lama-lama dia akan tahu. Dia akan minta, yang nak pergi tak minggu ni yang? Yang banyak gini-gini kan dan mak mentua pun dah okey dah. Tengok bini kau dah okey, dah boleh cakap. Kenapa mak mentua ni dia risau tau. Terlalu sayang, manja sangat anak lelaki tu, kadang-kadang dia risau, ni anak aku makan ke tidak. Ada juga kadang datang buat kaunseling saya. Dia cakap apa, tuan lagi, anak saya sejak kahwin dengan suami ni, anak saya lelaki ni, bini tak nak masak. Jadi saya risau lah. Saya suruh dia datang rumah saya, makan apa benda semua kan. Jadi sebagai isteri kena jaga tu. Jaga kata orang tu, makan suami, kata orang tu dia punya kebajikan dia dan sebagainya. Maka saya percaya masalah dengan hubungan dengan mertua tu akan selesai. Tak ada masalah. Kita pula, saya bukan perempuan orang perempuan dia nak kena pandai kata orang tu ambil hati. Dan kadang-kadang kena berlakon juga sikit. Berlakon lah Kalau tengok mak mentua walaupun penat, buat muka ceria. Muka ni menggambarkan kita punya kata orang tu personality kita tau. Muka kita. Ceria. Jangan pula balik rumah mak mentua muka masam. Duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar tau. Bila time makan baru keluar. Sekejap je. Lepas tu masuk balik. Itu tak sihat. Kita kena duduk dengan mak mentua, borak-borak dan sebagainya. Mungkin mak mentua kita banyak dia punya demand dia. Mak mentua ni macam banyak demand dia. Dengar je dulu, tengok. Sebab tu kita sebelum kahwin tak kenal mak mentua. Tak kenal belah keluarga suami kita tau. Bila dah kahwin, baru kita kenal siapa mak mentua kita. Siapa keluarga sebelah mentua kita. Bila masuk dalam keluarga tu. Jadi kita menyesuaikan diri lah. Isteri-isteri kena menyesuaikan diri. Kena kata orang tu sesuaikan dengan tengok facilities mak mentua. Dia nasib lah. Ada mak mentua tak kisah. Mudah. Ada mak mentua yang mudah. Dan kadang-kadang bila anak nak balik cakap apa? Tak payah balik. Tak payah. Nanti bini kau penat. Tak apa. Free bawa balik. Ada setengah mak mentua. Itu ada. Minggu ni tak balik ke? Minggu ni itu yang kadang-kadang penat tu. Itu saya nampak. Mana isteri-isteri kena kata orang tu pandai menyesuaikan diri dengan kita kata the environment baru keluarga sebelah suami kita. InsyaAllah mudahlah. Itu dia. Alright, insyaAllah. Okay, so siapa yang bagi saya, siapa yang macam baru masuk ke alam perkahwinan, boleh sesuai lah untuk anda kan. Ataupun siapa yang dah lama pun tapi selama ni tak sedar yang kita silap langkah kan. So boleh guna tips apa yang Tuan Haji bagi hari ni. Alright Tuan Haji, macam tadi Tuan Haji kata mungkin disebabkan awal-awal ni macam kita ikut apa yang suami kita buat kan. So dia akan macam terbuka hati lepas ni. So macam dia kata kan macam Tuan Haji kata tadi bagusnya dia kata kan tak berkira dengan mak mentua apa semua. Tapi bila ada juga orang tak sedar benda tu. Jadi macam isteri bengkak lah lagi kan sebab aku dah ikut dah apa yang husband aku nak apa semua kan, tapi dia tak sedar lagi yang dia terlalu melebihkan mak dia. So macam kalau isteri nak bertegur rasa bersalah.
So ada tak cara yang boleh dibuat untuk isteri ni nak menegur suaminya? Okay, bagus soalan tu kan. Itu memang berlakulah kepada Mm-mm. pasangan-pasangan yang kita kata walaupun isteri dah buat baik dan sebagainya tapi suami tu masih lagi macam suami dia macam mak dia tu jangan sentuh langsung. Kau jangan sentuh pasal mak tu. Ini ayat yang selalu saya dengar lah daripada sesi kaunseling. Kau jangan sentuh. Okay. Jadi kat situ kepada suami lah kepada suami kalau boleh kita janganlah guna kuasa veto dengan isteri kita lama-lama orang perempuan ni dia hati dia lembut pun lama-lama dia jadi macam kita kata yalah koyak lah emosi dia. Emosi koyak. Betul tak? Bahasa orang muda-muda sekarang kata emosi koyak. Betul tak? Jadi kalau boleh kita maknanya bila tengok misalnya isteri kita macam kata mungkin kita dalam suami isteri yang penting sekali ialah kena ada komunikasi berkesan. Nombor satu tu termasuk isu misalnya pasal mak mentua ni kita bincang lah. Tak salah kalau kita misalnya seorang suami yang ni you okay ke? Kita selalu balik rumah mak I ni, you okay ke? You cakap betul lah. Kalau you rasa tak tu mungkin sekarang kita balik tiap minggu, mungkin akan datang kita balik 2 minggu sekali. Ataupun kalau ada apa benda kita baliklah. I tanya you, kita tak mahu pasal ni menjadikan hubungan kita tegang dan sebagainya. Ini perlu kita suami isteri iaitu berterus terang. Sebab tu masalah sekarang kebanyakan suami isteri ada ego. Tak mahu bercakap. Suami tak bercakap, isteri tak bercakap. Jadi lama-lama benda tu dia bengkak tu lama-lama meletup. Tetapi kalau tak boleh juga suami isteri tak boleh lah. Itu yang perlu datang jumpa kaunselor perkahwinan dengan saya ni. Itu yang saya banyak buat kes. Cari orang ketiga. Tak boleh kita nak bincang dengan mak mentua kita. Dia mesti sokong anak dia. Ataupun nak kita bincang dengan mak kita. Cerita dengan mak kita. Satu lagi kalau boleh hal-hal keluarga macam ni jangan kita cerita sangat dengan adik-beradik lain ke kawan-kawan ke benda-benda. Dia orang tak boleh tolong. Sorry to say. Tak boleh. Dia tak boleh tolong. Silap-silap nanti penasihat-penasihat yang lagi merosakkan lagi hubungan suami isteri. Itu yang boleh bercerai-berai tu. Sebab salah penasihat. Tapi kalau jumpa macam saya kaunselor profesional, bila jumpa macam saya, biasanya saya akan panggil seorang-seorang. Mula suami dulu lah, kita kan. Lepas tu masuk isteri pula. Lepas tu round ketiga, baru datang suami isteri. Barulah kita pergi kepada apa sebenarnya jalan penyelesaian dia. Betul Jadi kat sini, perlunya komunikasi, perlunya bertolak ansur. Tolak ansur tu perlu. Suami kena ansur. Suami kena jadi good listener. Jadi pendengar yang baik. Dengar. Bila bini nak mengadu ke apa tu kan. Abang ni lebih pada mak saya ni apa. Ada yang jumpa saya cakap apa. Tuan Haji, saya ni macam bini ketiga keempat lah. Nampak tu. Dah mula keluar macam tu, orang perempuan, macam mana kita kata kita nak benda tu supaya isteri tu rasa macamnya kata pergi mak mentua sayang pun rasa tak ada, rasa kasih sayang macam mak sendirilah, rasa seronok. Nak hidup ni rasa seronok. Sebab kita nak hidup lama tau pasangan suami isteri ni. Ingat tu. Macam saya dah kahwin 42 tahun. 42 tahun. Ingat masa pendek ke? Lama tu orang. Jadi perempuan yang ada kat sini, yelah kita kalau boleh perkahwinan sampai ke jannah lah. Sampai ke akhir hayat. Apa tu. Jadi emosi kena jaga. Perasaan kena jaga. Jadi saling kata orang tu ada persefahaman di antara suami isteri. Itu baru rumah tangga kita bahagia. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So siapa yang rasa keberatan sangat kan, suami tak faham lagi ni, bolehlah cuba cara Tuan Haji ajar kita tadi. Sebab semua benda boleh diselesaikan. Setiap masalah ada jalan. Bukan tak ada jalan kan. Ya, betul. Alright, tadi kita dah dengar dah macam mana dari pihak isteri tu sendiri untuk menangani masalah anak mak yang ketidakpuasan hati tu. So sekarang ni kita nak masuk kepada ibu tu sendiri. Apa nasihat Tuan Haji kan, sebab yelah selalu kalau kes macam ni kita nampak salahnya
kepada mertua juga, kepada menantu je kan. Menantu tak faham apa semua. Tapi sebenarnya ibu mertua tu sendiri yang tak apa, macam tak nak mengalah. Nak tahu dia menang je. So apa nasihat Tuan Haji tentang ibu ni, kat ibu ni? Apa yang boleh dia orang buat supaya tak nak ada masalah rumah tangga dekat anak-anak dia orang? Okay. Ya, bagus soalan tu. Ya. Hari ni ramai orang jadi mak mertua, pak mertua. Saya pun bapa mertua kepada 4 menantu. Okay. Saya 4 menantu. Jadi isteri saya ialah mak mertua. Kan jadi sebagai ibu mertua ni memanglah kita sayang anak lelaki kita. Saya 3 anak lelaki. Bayangkan tu. Anak kalau yang bongsu tu walaupun umur 33 tahun panggil baby lagi. Dia dah ada anak tu, panggil baby lagi tu. Kadang-kadang telefon juga tu. Baby dah makan ke? Baby dah apa ke kan? Mula-mula memang bini dia kecil hati juga. Kan nampak? Tapi kita ni tuan-puan ni sebagai kata orang mak mertua kalau boleh, kita jangan pergi terlalu jauh sangat. Jangan terlalu jauh sangat dalam keluarga anak menantu kita tu. Kalau nampak dia dah okey dah apa, kita lepaskanlah. Kita lepaskan. Bagi dia kebebasan untuk kita kata untuk dia buat keputusan dalam keluarga dia, terutama kepada anak lelaki kita. Yang silap ni kadang-kadang ni mak ni dia kongkong. Anak lelaki nak buat itu, nak beli rumah kat mana, nak itu kat mana, nak buat apa kat apa, semua mak mentua, mak tu nak kena tentukan. Jadi ada yang saya counselling menantu-menantu perempuan cakap apa, Haji, saya beli rumah tu saya pun tak setuju, tapi dia bincang dengan mak dia je. Betul beli kat kawasan tu saya tak setuju. Nampak tu. Jadi dia unfinished business tu tak selesai tu. Jadi kalau boleh kita sebagai mak mertua, pak mertua, mak mertua tu terutama sekali, bapak mertua ni kurang sikit ambil tahu. Bapak mertua ni biasa kurang. Biasa mak lah. Mak ni kata orang ambil tahu banyak sangat. Kalau boleh saya nak nasihatkan, pertama mak mertua kalau boleh kita ambil tahu, tetapi lebih kepada yang positif. Ambil tahu contoh kalau nampak anak kita berdua ni dah mula genggang, mula apa kita masuk untuk membantu mengharmonikan rumah tangga tu. Kalau tak boleh kita cari kaunselor. Itu cara dia. Kita jangan jadi sebagai ibu mertua yang kita kata sebagai kaki cocok. Kaki misalnya toksik orang tu muda-muda sekarang cakap yang merosakkan hubungan anak menantu kita Jangan tuan-puan, please lah. Saya banyak buat kes ni. Kadang-kadang tahu tak orang yang ketiga yang memecah belahkan rumah tangga? Kadang-kadang bukannya perempuan, mak mertua. Ni banyak kes ni. Dia akan datang buat tajuk ni. Orang ketiga yang pecahkan rumah tangga, tanda soal besar. Betul kan? Okey. Sebenarnya mak mertua yang memecahkan belah rumah tangga ni. Jadi dalam dosa kita dah lah umur 60 lebih. Kumpul dosa. Patut kita nak kumpul banyak pahala. Kita tengok anak menantu kita bahagia dengan cucu-cucu kita, syukur alhamdulillah. Dia ada masa datang ziarah. Dia tak ada tak apa. Sekarang ni mudah. Ada handphone ni telefon je. Saya kalau rindu anak saya pun saya telefon ni adik macam mana, baby macam mana, Angah macam mana, Along macam mana, ini macam mana. Dia orang pun biarlah dia dalam dunia dia. Tapi bila dah ada konflik rumah tangga baru datang cari kita. Tak apa. Kita jangan jadi pemecah belah rumah tangga. Berdosa tuan-tuan. Kita ada Rocky Atik ni. Ingat. Yang sentiasa mencatat. Jadi jadilah kita mak mertua yang mengumpul pahala tau setiap saat. Setiap waktu. Kita doa yang baik-baik untuk anak menantu kita. Kita doa yang baik-baik untuk menantu kita yang perempuan tu. Sebab dia lah. Dulu mak mertua jaga anak lelaki tu. Anak lelaki ni kita kadang bukan semua pandai. Nak gosok baju pun tak tahu. Nak masak pun tak tahu. Apa benda pun tak tahu. Manja. Nampak? Jadi yang lepas ni yang akan jaga dia siapa? Sakit demam dia apa benda. Yang akan jaga lepas ni ialah menantu perempuan kita lah. Jadi kita sebagai ibu mertua, kalau boleh kita ada sentiasa nak mengharmonikan rumah tangga anak-anak kita. Kita jangan sekali-kali kita jadi pemecah belah. Tolonglah saya ingatkan ni. Saya bercakap banyak kes. Saya cakap ni sebab banyak kes. Saya kaunselor profesional. Ini klinik saya sebenarnya ni. Tengah rakam ni dalam klinik saya. Lepas ni saya ada kes. Lepas ni pukul 11 saya ada kes tau. Kes rumah tangga. Mana? Jadi kalau boleh kita mana tadi tu, jangan sekali-kali kita sebagai mak mentua
jadi pemecah belah. Kalau boleh kita mak mentua ni, kalau dengar, kita kalau boleh, kalau dengar anak kita tu cakap bukan-bukan, kita nasihat pada anak lelaki kita. Dah, jangan. Tak baik. Rapatlah. Yelah kadang-kadang anak kita pun baru kahwin, tak kenal lagi siapa isteri dia. Tahu tak? Masa bercinta, semuanya indah. Masa bercinta, indah. Tapi dah duduk serumah, baru kenal siapa isteri. Isteri pun baru kenal siapa suami. Jadi kalau boleh kita sebagai mak mentua, kalau boleh, kalau anak tu mengadu benda, kita cakap dengan anak kita. Dah, bang, jangan bang, baik-baik bang, layan dia elok-elok. Layan dia baik-baik tu. Sayang dia elok-elok. Habis mak ni macam mana? Anak lelaki akan tanya, habis mak macam mana? Mak tak apa. Mak ayah kau kan ada. Kan? Lepas tu kalau mak kita ibu tunggal pun tak apa. Mak boleh apa-apa, mak akan call lah. Mak akan beritahu lah. Nampak tu kan? Kan? Dan satu lagi kita, ibu mentua, jangan membeza-bezakan menantu kita. Jangan membeza-bezakan. Ni saya baru buat kes 2-3 hari lepas ni. Mak mentua beza-bezakan. Bercakap apa kan? Dia ada 4 menantu. Beza-bezakan menantu. Jangan beza-bezakan menantu. Jangan beza-beza. Kalau menantu yang kita sayang datang bukan main lagi. Masak ayam, peha ayam, semua. Kalau menantu tak suka, semuanya leher belakang kau bagi. Tak ada. Ini menantu cakap. Menantu cakap. Kalau saya datang, saya semua dia bagi leher tu Haji, mak mentua saya. Tapi kalau dia sayang, peha belaka. Peha belaka, masak sedap-sedap. Kau main lagi. Bak menantu tu putih melepak, comel, apa. Jangan beza-bezakan menantu. Jangan kita beza-bezakan menantu kita. Mak mentua. Satu lagi sekarang ni ada ni, kita ada family punya, kata orang tu, WhatsApp group. Bahaya juga ni. Jangan menantu hantar, kita mak mentua, ada kita pilih-pilih pula menantu pula. Ada menantu, kau main lagi. Kan, di menantu yang kita suka, kau main lagi. Wah, okey, gini-gini kan. Cantik lah apa benda-benda semua. Kan? Bila menantu tak suka, kita tak respon. Tak boleh. Sekarang ni lagi mencabar. Lagi mencabar sekarang ni sebab kita ada FB. Dalam FB bukan main peluk, lagi menantu kita sayang tu. Dalam FB peluk menantu kita sayang, pelak menantu perempuan kita sayang. Alah ni, ini menantu mak seorang ni. Sedangkan ada lagi 4 menantu. Menantu lain tu. Macam mana? Tengok. Dah, itu yang mula sebenarnya. Dia semua tu, jangan kita kata orang tu membeza-bezakan menantu kita. Dan sebagai mak mentua, kita sebagai mak kepada anak lelaki kita, kita beri nasihat elok-elok. Nak pesan ni, masuk juga mak mentua boleh nasihat pada lelaki. Kalau anak lelaki kita dah mula ada perempuan lain, dah mula ada misalnya perempuan simpanan. Saya semua kes saya buat. Minggu lepas saja 3 kes datang jumpa saya ni. Baru kahwin 5 tahun, 6 tahun, dah ada perempuan lain. Sekarang senang. Saya tak masalah. Dalam grup ni ada benda disebut. Ada benda untuk cari pasangan tu mudah lah. Betul. Ada gadis kesunyian lah. Janda rindu lah. Dia cerita. Lama-lama kantoi. Bini kantoi. Habis saya tanya, habis mak mentua tahu. Mak mentua pula menyokong. Sudah. Ini jadi macam mana? Jadi janganlah hype sebagai mak mentua yang menjadikan punca perceraian dalam rumah tangga. Ingat tu. Kalau boleh, dia mendamaikan. Tugas kita mendamaikan. Tugas mak mentua ni mendamaikan. Itu dia. Jadi banyak tugas mak mentua ni sebenarnya, dan sabar, tenang, jangan pilih kasih, jangan beza-bezakan menantu. Jangan kita kata mulut kita jaga dengan menantu ni cakap macam ni, dengan menantu ni cakap macam ni. Minta maaf lah. Kadang-kadang dah tua, nampak macam semayang tak tinggal, pergi haji dah berkali-kali, pergi umrah berkali-kali. Mulut tak boleh jaga. Mulut, mengumpat. Dia cakap tu terang lah. Terasa lah. Biar saya cakap. Datang buat kaunseling, bukan main lagi. Tudung labuh bawah lutut. Tapi mulut, ya Allah. Tak baik, jangan. Jangan buat macam tu, dosa. Semayang, pegang tasbih ni, Allah. Tapi mulut, mengumpat menantu sana, mengumpat menantu ni. Menantu ni pula, dia ada grup WhatsApp dia. Kena ingat.
Dia ada grup WhatsApp dia. Pecah lubang. Habis lah. Gaduh lah. Orang peranda rumah tangga anak menantu kita disebabkan oleh mak mentua. Jadilah mak mentua yang kata orang tu beriman, mak mentua yang menyayangi semua anak menantu dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. InsyaAllah kita ke syurga bukan kerana kita punya amalan-amalan kita, solat, puasa dan sebagainya, tetapi termasuk juga iaitu akhlak kita. Akhlak tu penting sebenarnya. Akhlak kita sebagai mak mentua, kalau boleh jadi akhlak yang baik, pendamai, yang tukang harmoni, sayang semua anak menantu. Memanglah kadang-kadang ada juga menantu perempuan ni kepala angin tu, menantu perempuan ni kan. Kepala angin tu layan je lah, layan. Kita dah tua. Bila dah kita dah tua ni, kita dah matang tau. Jangan jadi orang yang tak matang. Kita ditua kan? Sebab kita nak pergi kepada kematangan. Kematangan berfikir, kematangan emosi, kematangan dari segi kalbu, kematangan semua tu. Dan menyebabkan kita jadi seorang apa? Pendamai. Kalau ibu mertua dah okey, tak payahlah jumpa kaunselor. Buat apa jumpa saya? Tak payah. Puan sendiri dah boleh jadi kaunselor dah. Betul? Tak ada masalah. Saya cakap tu terang aja. Kan itu pentingnya peranan ibu mertua. Okey? Itu dia. Okey. Nampak tak berpanjang lebar Tuan Haji cakap pasal ibu mertua. So ibu mertua yang kat luar tu haraplah sedar. Sebab yelah kita anak bila dah kahwin tu dia dah lain dah. Dia tak bukan macam bau ketiak kita dah. So kena fikir benda tu. Kan. Itulah yang mana dah panjang lebar tadi Tuan Haji cakap. Kalau masih tak terkesan kat hati ni, tak tahu nak cakap macam mana lah Tuan Haji. Betul? Yelah. Doa. Itulah sebab yelah kadang diorang tak perasan bila dah ada macam ni baru diorang sedar, oh selama ni aku macam ni, selama ni aku macam ni kan. So boleh reset balik. Jadi boleh perbetul lagi sebenarnya hubungan dengan mertua, dengan menantu kan. So tak adalah macam makin lama menantu ni makin menjauh dari kita. Siapa yang nak macam tu kan. Sebab benda ni takut kalau dia menjauh dengan kita tak apa. Jangan nanti kan jadi apa-apa dekat dalam diorang punya family susah nanti masa akan datang. Betul? So yang mana yang tengah tengok video kita hari ni boleh share dulu kita punya video sebab bagi saya setiap poin apa yang Tuan Haji cakap tu memang ada maknanya. Memang ada boleh kiranya kalau siapa yang buat perangai macam tu memang kena tampar lah dengan ayat Tuan Haji sekarang ni kan. Sebab memang betul. Haraplah orang lain terkesan juga dengan apa yang Tuan Haji cakap sebab yelah kadang diorang ni tahu diri dia je yang betul. Diorang tak sedar yang benda tu boleh mengundang kepada masalah kepada orang lain nanti. Kan? Alright. Tadi kita dah cakap tentang anak mak ni banyaknya yang pasal negatif je. Tak adalah negatif tapi selalunya kita nampaknya macam tu lah. Tapi sebenarnya ada juga yang anak mak ni dia positif. Macam contohnya sebabkan dia sangat menghormati maknya iaitu perempuan pertama dalam hidup dia kan. So disebabkan itu dia menjadi hormat kepada isteri. Itu contoh lah kan. Ada tak contoh lain ataupun cerita daripada Tuan Haji sendiri? Apa positifnya anak mak ni dalam family suami tu sendiri? Okey, saya nak cakap juga bahawa ramai juga yang saya jumpa dan buat kaunseling. Maknanya walaupun dia anak mak, tetapi sebenarnya oleh kerana mak tu positif, jadi dia punya hubungan kekeluargaan tu, ukhuwah tu sangat baik. Maknanya mak tua, anak lelaki dan juga menantu tu. Dan ada juga yang saya buat, menantu perempuan ni, dia lebih suka lagi duduk rumah mak mentua tu. Lebih suka tau duduk mak mentua. Sebab dia kata mak mentua tu baik. Mak mentua tu baik. Mak mentua tu kata orang tu jaga dia macam mak dia sendiri dan sebagainya. Walaupun rumah dia ada besar, duduk dekat apa ni, jauh juga daripada tempat tu, tapi dia lebih suka duduk rumah mak mentua dia. Jadi bila saya tanya tu, bila saya tanya dia kata walaupun anak lelaki suami dia tu kesayangan mak dia, tapi mak dia, mak mentua tu pandai ambil hati dia dan juga tak ada kata-kata yang menyakitkan hati dan mudah mengurus orang tua dia kata. Mudah mengurus orang tua ni cakap. Mudah dia kata.
Dan dia juga jadi sumber inspirasi, dia kata. Sumber inspirasi kepada dia suami isteri. Jadi kalau boleh, kita kalau boleh mak mertua ni jadi sumber inspirasi tau kepada menantu kita. Jadi sebenarnya saya nak bukan semua mak mertua, anak lelaki yang sayang mak ni bukan semuanya rumah tangganya tak elok. Tapi ramai juga yang positif. Sebenarnya saya nak beritahu tetapi itulah dia. Peranan mak mertua tu sangat penting. Peranan mak mertua sangat penting. Yang saya beritahu tadi tu. Kalau boleh maknanya kita jangan beza-bezakan anak menantu kita dan kita sayang kita sebagainya. Jadi sebenarnya menantu tak nak keluar daripada rumah tu. Tak nak keluar. Walaupun dah beli rumah cantik, lebih besar lagi rumah tu, dia tak nak keluar. Beranak pinak kat situ je. Bukan dia suruh mak tu jadi jaga anak dia, tidak. Dia ada bibik semua. Anak pergi hantar taskar dan sebagainya, tapi dia rasa mak mertua tu sebagai sumber inspirasi kepada dia. Sebab dia cakap apa tau, mak mertua tu cakap lemah lembut, cakap lembut, lepas tu good listener, lepas tu komunikasi pun bagus dan dia tak beza-bezakan, dia kata antara suami dia dengan dia, dan suami dia pun nampak lembut, penyayang jadi banyak faedah tu. Dan dia kata mak mertua tu, kalau suami tu balik lewat-lewat malam, mak mertua yang tegur. Mak mertua tu tegur. Bila mak tu tegur, habislah. Abang, kenapa ni dah pukul 10 malam balik ni? Apa hal ni? Jadi dia kata, bukan dia yang perlu tegur. Yang tegur ialah mak dia. Dan suami dia menjadi bertambah baik, bertambah kata orang tu seronok. Itulah kata rumahku syurgaku. Seronok kan nak kalau boleh syurgaku tu, mana di atas dunia kita ada syurga, di akhirat lagi lah. Betul apa hubungan silaturahim yang baik Jadi saya nak beritahu kat sini bahawa bukan semua anak kata orang tu, suami anak mak ni dia bukan memberi kepada suasana yang negatif. Banyak juga yang positif sebenarnya macam tu. Tapi peranan mak mertua tu penting. Dan juga peranan anak lelaki tu penting, dan juga peranan menantu perempuan tu penting. Mana tiga-tiga tu penting. Masing-masing ada peranan tu. Untuk kita kata mengharmonikan dalam hubungan kekeluargaan dengan mak mertua, dengan anak dan juga menantu. Lepas ni cucu pula. Cucu pun happy seronok. Ada atuk betul itu dia. Jadi sebenarnya sangat baiklah kalau kita mengharmonikan dalam keluarga kita. Itu dia. Alright. So dalam topik anak mak ni tak semestinya negatif je kita perlu pandang. Tapi sebenarnya positif pun kita kena juga pandang, sebab yelah betul lah, macam dia bila lelaki dia sangat mensanjungi ataupun menghormati ibu, dan jangan terkejut bila sebenarnya dengan isteri pun dia boleh buat benda yang sama sebab dia menghormati seorang wanita dalam macam tu kan. Alright, so video kita rasa je sampai sini je sebab yelah kita tak sedar rupanya kita dah, sebenarnya saya tak sedar masa berjalan sebab poin hari ni sangat mengena sampai saya tak perasan masa pun sampai dapat hujungnya, sebab saya suka apa yang poin yang Tuan Haji ulaskan tadi. Siapa yang terlepas apa poin yang Tuan Haji cakapkan, boleh share dulu video ni, nanti tengok balik sebab yelah topik anak mak ni kalau ikutkan pesan orang yang datang kat Tuan Haji, rasanya ramai ke kes anak mak ni daripada kes yang lain ke macam mana? Dia topik kes anak mak ni pun dia sebenarnya antara kes-kes yang ramai jugalah kita kata. Memang ramai juga anak lelaki ni, terutama anak bongsu anak bongsu kadang panggil adik, panggil baby jadi dah kahwin pun masih panggil baby lagi, panggil adik lagi kan jadi bila kahwin tu berlaku kita kata culture shock lah, berlaku keadaan yang kadang-kadang baby tadi, adik tadi tak sangka lah macam ini rupanya aku dapat isteri contoh mak aku tak macam ini contoh. Jadi dia kadang dia membanding-bandingkan antara layanan ibu dia tu dengan isteri dia. Nampak tu. Tu dilayankan tu. Dua-dua tu menjadikan dari segi berlaku konflik lah. Dan akhirnya datang jumpa saya lah. Counseling insya-Allah lah.
Kalau datang tu, benda tu boleh diselesaikan dengan cara baik, insyaAllah. Betul. Ya. InsyaAllah. Okay, so yang mana ada masalah awal-awal kahwin kan, tak tahu dia anak mak, rupanya anak mak tu jangan melatah, jangan ambil jalan singkat dengan mengakhiri hubungan tu. Cuba cari salah satu cara lain, apa yang Tuan Haji cakapkan tadi kan, kalau boleh kita sabar dulu, nanti baru kita cakap, kita selotong, ataupun kalau paling susah sangat, cari orang yang betul-betul kita boleh share, cari kita apa orang kata pembimbing lah, macam Tuan Haji cakap tadi, jangan sampai yelah boleh rosak rumah tangga baru kahwin tu dah bercerai sebabkan suami anak mak. Jangan buat macam tu, okay? Alright, so saya rasa kita end sampai sini saja. Terima kasih kepada semua yang menonton hari ni. Yang mana baru masuk boleh share dulu video ni, kita share ramai-ramai supaya ilmu ni bukan kita je yang dapat, orang lain dapat, dan kita boleh kurangkan risiko perceraian dekat Malaysia ni. Alright, dan terima kasih kepada Tuan Haji sudi sharing dengan kita hari ni. Topik ni bagi saya bermakna, ataupun lepas ni kita boleh lagi kupaskan topik tentang Tuan Haji cakap tadi kan, orang ketiga tu siapa tu, mungkin lepas ni kita boleh discuss tentang topik tu pula. Alright, terima kasih Tuan Haji, segala poin-poin yang diberikan, harap dapat beri manfaat kepada semua orang yang sedang menonton sekarang ni. Alright, so ada kata-kata akhir Tuan Haji nak cakap ke? Kata-kata saya dan juga kesimpulan bahawa dalam kita kata tak salah jadi anak mak, tak salah jadi anak mak. Dan saya nak beritahu, nak ulang lagi sekali, setiap kita terutama anak lelaki memang dalam Quran ada anak lelaki, maknanya kita yang menjaga ibu kita, sayangilah ibu kita, sebab ibu kita banyak berkorban untuk kita. Tak salah jadi anak mak, cuma yang kita bincang tadi tu bagaimana kita nak kata orang tu menyesuaikan bila dah berkahwin, dan juga bagaimana kita nak mengharmonikan rumah tangga tu. Itu yang kita bincang panjang lebar topik tadi itulah. Jadi kalau boleh kita maknanya tadi tu jadilah anak mak sampai ke bila-bila, tetapi kita nak juga jaga isteri kita. Jadi suami kepada isteri kita yang bertanggungjawab, ya. InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih. InsyaAllah, amin. Alright, so kita end sampai sini. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Tuan Haji. So jumpa kita lagi dalam Keluarga Talk next. Alright, so Assalamualaikum, bye-bye semua. Waalaikumsalam.